Tu Tri. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang buat Cikgu Ashikin ke wawancara insan guru profesional. Baik sebenarnya. Tak apa. Profesional. Tak record. Dah record dah, tak apa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada Cikgu Ashikin ke wawancara guru profesional. Seperti yang cikgu tahu, kami merupakan pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris yang akan menjalankan satu wawancara bersama cikgu selaku guru bukan bidang seperti kami, bidang biologi dan cikgu bidang matematik vocational. Okay. Jadi sebelum tu saya nak perkenalkan diri, nama saya Ayu Anani binti Ibrahim dan rakan saya Muhammad Amin bin Ibrahim. Okay cikgu, kita mulakan wawancara kita sekarang lah. Okay, soalan yang pertama. Seperti yang cikgu tahu, wawancara ni adalah berkaitan dengan guru. Jadi bolehkah cikgu dengan cikgu? Cikgu mula start posting 1993. Berkhidmat di Sekolah Menengah Datuk Kamaluddin selama 9 tahun. Lepas tu berapa hari dah tak ingat dah. Lepas tu tahun 2004-2021 di Sekolah Menengah Kebangsaan King Edward VII. Sehingga sekarang lah. Itu je. Boleh? Boleh. Okay cikgu, okay. Selain itu, seperti yang kita tahu jugalah sesuatu yang kita lakukan pada masa kini, kita mestilah ada pendorong yang kuat kan untuk kita jadi siapa kita pada hari ini. Jadi oleh itu, bolehkah cikgu kongsikan sikit siapa ataupun sebab pendorong yang membuatkan cikgu pada hari ini mahu menjadi seorang guru? Silakan cikgu. Cikgu rasa pendorong tu tak kot, tapi sebab cikgu tengok semangat cikgu dulu. Cikgu geografi cikgu masa tingkatan 3. Cikgu rasa nak jadi macam dia, Puan Yo Hock An. Dia lah kot pencetus tu kot. Yang membuatkan cikgu nak jadi seorang guru. Tu je lah. Macam saya cikgu Ashikin. Masa tingkatan 3 tu memang seronok cikgu dengan cikgu tu. Jadi nak jadi macam cikgu tu. Macam cikgu mat saya. Okay. Macam kita ada contoh lah sekarang, Ming dia berminat nak menjadi cikgu sebab dia kata kerana pendorong dia cikgu Ashikin. Tak tahulah dekat dia. Ada. Okay. Cikgu, yang soalan seterusnya. Bagi pendapat cikgu lah, apakah ciri kepribadian yang perlu ada pada seorang guru bagi menjadi seorang pendidik tu, seorang pendidik yang berjaya di masa kini dan masa hadapan? Ciri apa yang ada? Pada cikgu lah. Kalau kita nak jadi seorang guru tu, kita memang mengajar tu dengan bersungguh lah. Itu je lah kot. Kan? Bersungguh tu tak adalah kita nak buat dapat je tugas tu, tapi kita pun tahu kita memanglah dah cikgu tu memang kita mendidik, mengajar lah. Jadi kita buat dengan sesungguh hati lah. Lagipun kan dia ibadah kan. Itulah. Itulah. Tak tahulah Amin tengok saya macam mana. Saya main-main ke? Saya macam mana? Tak tahulah. Betul. Kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh. Alhamdulillah. Ingat. Mendidik ni satu ibadah. Okay, soalan yang seterusnya cikgu. Apakah kemahiran yang perlu kita tingkatkan dalam diri seseorang individu sebelum kita ni masuk ke dalam dunia pendidikan seperti saya ni lah. Apa yang saya perlu tingkatkan kemahiran dalam diri saya sebelum saya menjadi seorang guru di masa hadapan? Silakan cikgu. Okay, macam cikgu lah. Kelemahan cikgu ialah mengawal emosi. Jadi yang tu lah kot. Kita kena pandai kawal tu. Kawal emosi. Lepas tu lagi satu sekarang lah dunia kan mengajar ni makin mencabar kan. Cikgu tak pandai ICT tu, IT tu. Jadi yang tu lah kot sekarang ni. Kan start dengan PDPR tu kan. Banyak gadget-gadget yang kena guna kan. Yang tu lah kot. Itu je lah. Pada cikgu lah. Sebab cikgu tak pandai yang tu. Kiranya kemahiran yang cikgu sebutkan adalah kemahiran mengawal emosi dan kemahiran teknologi lah. Teknologi. Okay, seterusnya cikgu, apakah usaha yang boleh dilakukan oleh seorang guru bagi menjadi guru yang mampu berbakti kepada masyarakat dan negara? Kiranya bukanlah hanya guru yang berbakti kepada sekolah semata-mata tapi berbakti kepada masyarakat dan negara. Apa usaha yang perlu kita lakukan? Tapi sebenarnya dia memang bermula di sekolah. Sebab budak yang kita ajar tu, dia jadi orang yang berguna. Kan? Bila dia berguna, jadi bila dia keluar dalam masyarakat, dia akan jadi seorang yang semualah ciri-ciri nilai murni yang baik tu kat budak tu. Itu je lah. Lepas tu dia kena sokong dengan ibu bapa lah. Janganlah
tak sokong kan. Lagu tu itu je lah, apa pun memang lah, tapi memang dia kata pendidikan bermula daripada rumah. Ditambah sikit dengan di sekolah. Itulah pandang Kira cikgu lah. kiranya usaha tu kita perlu tingkatkan bermula daripada sekolah lagi lah kan. Tak Kiranya juga, sebenarnya dia daripada rumah. Lepas tu kita lah sebagai penambah rencah penambah tu rasa. sebenarnya. Penambah rasa tu. Itu je lah. Dan biar dia keluar jadi orang berguna. Kan? Okey cikgu. Okey, syukur cikgu. Pada pendapat Tanya soalan cikgu, apa lagi ni? sikit lagi cikgu. Okey. Okay. Okey cikgu, terus apa cikgu, adakah tugas sebagai seorang guru ni hanyalah mengajar ataupun apakah tugas sebagai seorang guru selain mengajar dan mendidik di sekolah? Ada tak tugas selain mendidik pelajar ni? Tugas seorang guru tu apa lagi bagi pendapat cikgu lah? Sebenarnya memang tugas hakiki kita memang mengajar, mendidik. Tapi kita pun kena macam apa, satu lagi yang ni lah. Sebab bila budak-budak tu terdiri daripada pelbagai latar belakang kan. Kita boleh kesan budak yang itulah macam sekarang dia pun sebut B40, M20, T apa? T apa tu. Jadi sebenarnya kalau boleh hak yang budak B40 itulah kita kesian. Macam contoh sekarang yang di sekolah KE itulah. Memang budak tu susah lah tapi dia duduk di kelas yang pandai. Jadi kita kena peka dengan budak yang macam tu lah. Apa yang kita boleh bantu dia selain daripada dia macam budak tu down ke apa kan. Macam tu lah. Kita kena, sebab pengalaman cikgu lagi satu. Cikgu lah kan. Bukanlah nak buka aib cikgu ke apa semua. Sebabnya macam cikgu, walaupun cikgu dulu, cikgu anak sulung. Lepas tu masa tu ayah cikgu muda. Tapi cikgu tu dah buat tafsiran yang salah pula. Dia kata ayah cikgu pendapatan okey boleh jadi tak diberikan bantuan. Cikgu dah cuba yang terbaik untuk kan setiap tahun cikgu akan naik stage. Tapi cikgu sekolah dulu macam tak menghargai apa yang cikgu buat. Jadi sepatutnya budak tu janganlah. Macam mana cikgu nak cakap? Tak diskriminasi lah. Bukan daripada segi empati tu kita kena ada juga. Kita jangan tengok latar belakang dia macam tu saja kan. Kata okey keluarga dia muda lagi, ayah dia boleh cari lagi nafkah apa semua. Okey, lepas tu katalah macam mana cikgu nak cakap? Cikgu pun tak kerti nak cakap. Tapi cikgu rasa dulu cikgu dulu salah lah. Sepatutnya kalau budak tu dah buat yang terbaik dah apa semua tu, bagilah sikit sebentuk macam galakan ataupun hadiah dekat budak tu kan. Betul. Tapi cikgu tak dapat masa tu. Tu yang cikgu macam frust dulu. Kan setiap tahun naik stage tapi tak ada pun beasiswa ke, bantuan yang macam sekarang ni orang kata bantuan kecil wang persekutuan ke apa ke, sebab alasan dia adik-beradik cikgu sikit dan ayah cikgu muda lagi, dia boleh cari pendapatan. Pendapatan. Tu cikgu macam tak setuju. Kiranya kita tak boleh memandang kepada latar belakang semata-mata juga lah, kena tengok usaha. Tengok usaha pelajar tu macam mana kan. Betul. Dia cikgu sebab lah. Dia deserve lah. Sebab dia deserve benda tu kita kena bagi. Dia berhak dia berhak dapat hak dia kan. Tapi tak dapat. Jadi kita tak boleh pukul rata macam tu kan. Sebab macam sekarang walaupun ada budak tu daripada latar belakang susah. Tapi macam main-main. Lepas tu lagi bila dapat macam dululah di Bukit Jana kan Amin. Bukan ada kan. Bila bantuan sumbangan raya tepung dapat tu dia pemain-main. Betul? Betul. And then budak pula tak appreciate. Betul. So maksud dia dekat sini tak boleh semata-mata berlatar belakangan budak-budak je lah kan cikgu. Kena jugalah appreciate dia punya effort belajar. Appreciate budak tu sama kan. Betul? Kita kena pandang daripada semua segi lah effort dia. Ya betul. Pandai pula cikgu komplain. Cikgu biasa. Tapi memang cikgu tak puas hati dulu. Cikgu tak dapat apa Amin. Sumbangan pun tak, apa pun tak. Padahal masa dulu cikgu kan SRP. Cikgu antara 3 pelajar terbaik sekolah tu. Tapi tak dapat apa pun. Amin. Lepas tu cikgu kekal pula di sekolah tu. Dan SPM pun cikgu antara yalah aliran sains cikgu dengan kawan cikgu lah yang membuatkan yalah macam sekarang ni dia panggil GPS sekolah lah apa semua kan. Tak ada apa pun. Tapi cikgu marah jugalah yang ambil hadiah tu adik cikgu sebab cikgu dah sambung pergi belajar ke lain kan. Tapi tak apalah juga nak buat macam mana kan. Bukan rezeki. Aduh. Emosi. Comel. Itulah cikgu kena antara ni cikgu memang kena pandai mengawal emosi. Cikgu tak reti. Betul. Okey cikgu. Kita beralih kepada soalan. Tak profesional pula tadi. Okay. Tak ada apa cikgu.
Okey. Profesionalnya. Okey. Okey, betul? Okey, kalau kita lihatlah pada generasi sekarang ni, generasi muda sekarang ni, macam-macam karakter yang kita boleh lihat. Generasi TikTok, generasi pelbagai-bagai lah. Jadi melihat kepada generasi sekarang ni cikgu, adakah kaedah mengajar dulu adalah masih relevan untuk digunakan pada pembelajaran pada masa kini untuk generasi-generasi yang sekarang ni? Adakah masih orang kata lagi macam mana kita kata macam masih bagus ataupun kita kena tukar cara mengajar kita mengikut generasi ni? Sebenarnya cara mengajar dulu tu elok dah, tapi jangan ada campur tangan daripada pihak ketiga. Bila ada campur tangan sama ada daripada kementerian ke, pihak atasan ke, ibu bapa, masyarakat, memang cikgu tak boleh buat apa lah. Sebenarnya orang dulu-dulu mengajar tu dah elok dah kan. Tapi bila ada campur tangan, memang kita kata tak relevan lah. Padahal sebenarnya relevan benda tu. Itulah pada cikgu, cara mengajar dulu memang relevan. Tapi bila ada campur tangan macam sekarang ada campur tangan dan kita pula menurut ialah netizen ke, ibu bapa ke, pihak kementerian ke, apa semua, politik ke, habis lah. Pengaruh luar lagi cikgu. Pengaruh lagi betul. Faham. Tak boleh lah, kita tak boleh buat apa lah. Nak kata ikut cara sekarang. Nak ikut cara sekarang, budak-budak jadi macam tu lah. Baru ni kan, yang kan kes malam, kan IPD Langkawi. Yang budak kena bully. Yang budak Langkawi tu cikgu. Ya. Dia jadi macam tu lah. Betul. Diorang dah tak takut apa sebab diorang rasa macam dalam sekolah dengan luar sekolah tu sama. Lepas tu ibu bapa backing pula. Habis lah. Lepas tu cikgu pula kena saman apa semua kan. Kalau baca kes-kes ada yang cikgu kena saman apa semua kan. Betul. Dia sebenarnya bila jadi macam ni disebabkan perlibatan ibu bapa juga kan cikgu, pengaruh macam setengah ibu bapa tu pun. Habis lah. Okey. Boleh. Itulah pasal. Boleh cikgu boleh. Okey, lagi? Okey. Habis dah? Soalan yang seterusnya. Okey. Belum lagi cikgu. Cikgu set 10 soalan cikgu. Banyaknya buat rasa macam dia jawab banyak dah. 10. Okey. Apa dia? Okey, macam cikgu tahulah kalau pelajar-pelajar yang agak bermasalah ataupun berlatar belakangkan keluarga yang bermasalah, mereka akan menjadi seorang pelajar yang kesian dan mereka ni akan menjadi pelajar-pelajar yang agak bermasalah lah, macam degil, tak mahu belajar atau sebaliknya lah. Jadi bagaimana cara yang sesuai lah sebagai kita seorang cikgu untuk mengawal emosi kita untuk berhadapan dengan pelajar-pelajar bermasalah ni. Sebab kata orang kalau kita tersalah menyapa, maka kita yang kenanya. Jadi ada tak cara yang cikgu rasa yang terbaik lah untuk kita mendekati pelajar-pelajar yang bermasalah ni agar terbuai sikit lah naluri mereka untuk belajar. Yang tu mula-mula tu, apa lagi kalau dah cara kita buat cara lembut tak boleh, tak jalan, cara keras pun tak jalan, hantar kaunselor lah. Nak buat macam mana lagi kalau kita telefon ibu bapa lah, kalau kita tanya masalah, kalau kita telefon ibu bapa pula, ada pula ibu bapa yang macam ni sebab kita pernah dapat kes. Ada kes di sekolah. Kita dah kata dah, tuan, puan, anak tuan ni demam apa semua. Boleh tak tuan datang ke sekolah ambil anak? Dia boleh cakap, saya tengah kerja sekarang ni. Anak dia kot. Tapi dia boleh cakap anak dia kerja. Dia cakap dia kerja. Habis budak tu macam mana? Tu bukan tanggungjawab cikgu dah tu. Kalau ada budak masalah ni, silap kalau kita pula pandai-pandai ni dengan ibu bapa dia, habislah pula. Jadi kena kaunselor lah. Kaunselor mungkin ada cara dia kan. Tapi kalau ada budak tu tak mau, nak buat macam mana? Tapi kalau cikgu sebagai cikgu lah kan, macam cikgu mengajar satu kelas. Lepas tu dalam kelas tu ada 10 orang pelajar katakanlah. Lepas tu ada dua orang pelajar yang tak bagi attention lah kat cikgu waktu cikgu nak mengajar mereka dalam kelas tu. Apa cara cikgu nak attract lah mereka untuk diorang dengar ataupun cikgu keluarkan diorang dari kelas ke ataupun tak cikgu keluar. Asalkan dia ke? duduk diam, tidur, okey dah, tak apa. Tapi kalau tak kalau kelas depan kita akan usaha. Kalau budak kelas depan kita akan usaha. Tapi kalau budak kelas belakang memang sungguh dia pun memang tak mau apa dah. Tak mau buat apa dah, memang kita tak boleh nak buat apa dah. Nak buat mana sebab dia memang tak mau dah. Tak tahu dah nak buat apa. Kalau hantar kaunselor pun tak jadi apa juga budak tu sebab dia pun memang hati dah tak ada dah. Tak boleh nak buat apa dah. Okey cikgu. Okey. Dan terusnya kan, doa je dah kot, hembus-hembus sikit kat depan aku. Cikgu.
Ataupun cakap kat ustazah bila masuk agama tu, cuba selit-selit sikit bab-bab tu, tapi tak jalan juga. Kalau dia pun insaf pun menangis ke, sat je, lepas tu jadi balik. Kalau macam Amin ni cikgu bermasalah? Amin sebab budak kelas depan baik-baik belakang. Kelas depan. Alhamdulillah. Kelas sains kot. Ni kalau Amin tak nak belajar ni cikgu kena push kan ni sebab dia kelas depan. Kalau kelas depan tak mau belajar memang kena push. Sebab kalau tidak rugilah, sebab dia pun dah terpilih duduk di situ dan ada potensi tapi tak mau guna potensi yang ada, memang kena marah lah. Oh, maksud dia cara cikgu nak macam mana Yuyu? Nak menarik minat pelajar tu yang kurang minat belajar tu, maksud dia kena ikut dia orang punya ni juga. Keadaan jugalah. Keadaan juga kan? Kena ikut lah, sebab kalau budak kelas depan lain caranya, budak kelas belakang lain caranya. Maksud dia kalau tak kena buku dengan ruas tak jalan juga kan cikgu? Tak boleh lah. Bagai mencurah air di daun keladi. Allah. Macam-macam ni. Peribahasa pun dia pun tak tahu setengah budak-budak tu. Tu susah lah tu. Kita kena bagi fungsi lah pula lepas tu kan. Okay cikgu. Kita teruskan lagi dengan apa harapan cikgu lah kepada guru-guru yang akan datang seperti Amin ni suatu hari nanti akan menjadi seorang pendidik. Apa nasihat cikgu buat mereka-mereka ni yang akan menjejakkan kaki ke dunia pendidikan? Silakan cikgu. Bekerja sungguh-sungguh lah. Bukan bekerja macam mana, memang sungguh lah kita seorang cikgu kan. Jangan apa jangan sambil lewa. Betul, jangan sambil lewa. Kena sentiasa membaiki diri juga. Macam tu. Lepas tu lagi satu yang cikgu banyak tak puas hatinya dengan guru muda perempuan. Sebab bagi alasan macam anak tak boleh jauh daripada anak lah apa semua. Yang tu cikgu memang tak boleh terima lah. Maksud dia kena profesional lah kan cikgu? Ya betul. Maksud dia bila kita jadi seorang guru ni, kita jadi ibu bapa juga untuk anak-anak orang lain. So kena profesional. Tak boleh one sided juga. Betul. Ya betul. Bila nak keluar jadi cikgu ni dah ni? Nak habis dah ke Amin? Lagi 2 tahun ni. Ikut pengiraan tahun depan akhir semester. Ya ke? Okey. Tak tak maulah kata kan macam sekarang orang duk kata cikgu tunggu gaji 25, mana boleh macam tu. 25? Sebabnya kan gaji kaki tangan awam 25 hari bulan. Dia kata tu cikgu 25 hari bulan. Tak mau macam tu, tunggu gaji je. Oh, maksud dia tak boleh berharap gaji lah. Bukan harap tu gaji lah, tapi bila ni dia macam mana? Macam melepaskan batuk di tangga ke orang kata. Dia macam ni. Nak belajar lah, tak mau belajar. Duit cikgu masuk je. Masuk juga saya faham. Kalau nak jadi cikgu ni biarlah lillahi ta'ala lah kan. Ya betul. Ya. Dia tahu lillahi ta'ala. Berkat Amin, sebab kadang saya pun tidak tahu main mana semua. Seorang cikgu tu. Ada barakah dia lah Amin. Apa dia cikgu? Ya, ada. Bila kita jadi cikgu ni, ada barakah dia sebenarnya. Betul, sebab kita apa orang cakap kita apa Yuyu? Di jalan Allah apa benda? Berjihad, cikgu jihad. Berjihad. Lepas tu kalau orang yang biasa-biasa kita tak kenal pun, bila kali pertama pun dia sebut kita, dia panggil kita cikgu. Tak macam mana dia tahu kita cikgu pun tak tahu kita ni cikgu. Maksud dia bila once kita jadi cikgu, title cikgu tu sampai kita mati. Ya betul. Sebab kata saya punya cikgu dulu kan cikgu, dia kata kalau kita ni sebagai cikgu, kita kan niat hari-hari kan mengajar kan. Niat kita dah nak mengajar. Jadi kalau kita dalam perjalanan di sekolah tu pun kita berlaku apa-apa kat kita pun, kita dah dikira jihad lah. Sebab ni awal tu kita daripada awal mengajar. Jadi awal tu kita kena kuatkan lah. Macam bukanlah melepaskan tangguk. Batuk ni tangguk. Tangguk siapa? Batuk di tangga. Batuk di tangga. Okey, lagi? Okey, harap diberi. Maka sekarang saya nak meminta sedikit nasihat soalan last. Soalan last. Ni bukan soalan last lah. Ni kiranya macam nasihat sebagai penutup kita pada hari ni. Nasihat cikgu. Kena panjang sikit cikgu. Sebagai bakal insan guru profesional. Tak apa. Ringkas dan padat je.
Apa dia minat cakap? Alahai, tak tahulah. Nasihat Cikgu. cikgu lah, katalah. Cikgu macam anggap Cikgu buat rumusan lah, macam nasihat kemahiran ke. Okey. Nak jadi seorang guru ni, lepas tu tapi sekarang ni kena apa? Kena bersedia fizikal dengan mental lah. Betul. Kan? Sebabnya daripada segi fizikal, kita bukannya masuk mengajar je. Ada lagi tugas-tugas lain yang menanti. Kan jadi guru bertugas mingguan lah, guru bertugas macam-macam lah. Jadi dia bukan setakat mengajar je. Hak tu memang kena bersedia daripada segi fizikal. Sebab walaupun orang kata kita kerja daripada pukul 7 sampai pukul 2 lah kata. Letihnya sebab kita berhadapan dengan budak, kita bukan berhadapan dengan mesin. Kan jadi situasi tu letih tu memang letih. Tapi kita kena pandai lah. Okay. Lepas tu lagi satu, kalau kita suka sangat bekerja pun kita kena ingat sama kat diri kita, kena sayang juga kat diri sendiri. Betul. Sebab kalau kita pulun je juga untuk sekolah, tak jadi apa. Sebab sekolah tu sat je, orang cuma kesian masa tu je. Tapi kalau jadi apa-apa, kita yang akan tanggungnya. Sebab cikgu ingat masa minggu yang ayah cikgu meninggal tu, cikgu memang sibuk dengan PMR dan cikgu tak ada sembang pun dengan dia. Itulah yang jadi macam menyesal. Ralat. Sebab kita tumpu fokus sangat dekat sekolah. Tapi sampai ahli keluarga kita terabai. Yang tu jangan yang ni sangat. Jangan apa? Fokus memang fokus tapi jangan terlebih daripada had. Kena ada silver line. Kena sayang juga kat diri kita dengan ahli keluarga kita. Kena balance lah. Ya, kena balance. Kita dengan ya, betul. Profession dengan tanggungjawab. Lepas tu daripada segi mental kita kena bersedia sebab kita bukan berhadapan dengan murid je. Kita berhadapan dengan pentadbir, kita berhadapan dengan rakan sejawatan, kita berhadapan dengan ibu bapa, kita berhadapan dengan masyarakat luar. Ya, betul. Yang itulah. Kita kena pandai seimbangkanlah. Kena jaga daripada sudut fizikal, mental. Itulah. Lepas tu selamat bertugaslah dan selamat datang ke profession perguruan. Tapi apa pun pengubat dia 16 Mei lah. Dapat hadiah. Ya. Walaupun kita teruk sebeban tu setahun, tapi pengubat dia 16 Mei. 16 Mei. Ya, betul. Lagi 2 minggu je cikgu. Okey. Disebabkan lagi pun. Marah macam mana pun, penat macam mana pun, tapi 16 Mei itulah pengubat dia. Alhamdulillah. Disebabkan 16 Mei tu lagi 2 minggu ya, Ming? Betul, lagi 2 minggu. Jadi selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru, cikgu. Okay. Bak kata orang berburu ke padang data dapat disebabkan kaki. Berguru kepala ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Jangan guna guru kencing berlari, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Murid kencing berlari. Ada. Tak mau yang tu. Okay, cikgu. Rasanya dah habis. Rasanya kita dah berada di penghujung wawancara kita pada hari ini. Dengan itu saya mewakili rakan-rakan saya mengucapkan ribuan terima kasih buat Cikgu Ashikin kerana sudi meluangkan masa, sudi berkongsi ilmu pada kita pada hari ini. Dan saya ingin memohon maaf jika tersalah bahasa, terkasar bahasa ataupun tersalah bicara lah pada kita pada petang ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin buat cikgu sekeluarga dan harap cikgu balik raya tak ni pulang. Sama duduk sini je. Cikgu tunggu Amin datang je. Okay, semoga kita sihat-sihat selalulah di hari raya ni. Sebab COVID pun masih tak hilang dunia ni. Jadi jaga diri cikgu. Terima kasih sebab sudi berkongsi ilmu pada petang ini. Cikgu pun minta maaf jugalah apa yang terlebih terkurang ke ataupun tak menepati piawaian jawapan ke. Cikgu minta maaf jugalah. Cikgu pun sebenarnya main ni tembak je. Bukan main ikut hati je kan. Tapi cikgu tak apa. Kira dah okey ni. Tapi sebelum kami mengakhiri ni nak tangkap skrip, nak tangkap gambar. Okey, bahan bukti, evidence. Ya, betul. Nak tak gambar. Cikgu senyum sikit. Senyum cikgu. 1, 2, 3. Lagi sekali freestyle. 1, 2. Cikgu pis sini. Kat pipi. Okey, 1, 2, 3. Okey. Cikgu selamat berbuka. Selamat berbuka cikgu. Okey, terima kasih. Terima kasih semua.
Okay, Baik cikgu, raya kami Mai. Okay, insyaAllah. Okay. Kami tu siapa? Habak Okay, dulu Ha? Amin, confirm dulu. Habak dulu. Mai hari apa? Satgi tak bersedia. Hari ada Popiah Milo kami Mai. Tak ada, tak buat. Tak larat Amin. Okey, nanti kami roja. Okay. Okey, bye. baik cikgu, terima kasih. Okay, waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, cikgu log out lah. Okay. Bye-bye. Dah. Okay. Baca tak